Assalamualaikum dan hai, saya Pak Anda Racun. Kali ni macam biasa kita akan PUBG non-stop menggunakan Xiaomi Mi 11 Ultra. Phone ni kan boleh kata kalau dalam siri Mi 11 tu dia ni lah yang paling berkuasa setakat ni. Dia punya spesifikasi, features, teknologi kamera memang high end. Siap ada skrin tambahan lagi dekat kamera belakang yang besar gedabak ni kan. Tapi sayang tau, phone ni kalau korang nak beli dekat Malaysia memang dah sold out lah. Siapa yang dah beli awal hari tu boleh kata dalam kategori rare lah dekat situ. So, adakah phone ni dapat survive dalam ujian gaming test kita hari ni? Kalau korang dah ready, jom kita mulakan PUBG non-stop sekarang. So, sekarang ni kita dah masuk ke dalam lobby PUBG Mobile, yang mana saya sendiri pun boleh kata memang sangat-sangat tak sabar nak tengok hasil performance Xiaomi Mi 11 Ultra ni. Sebab phone ni boleh kata kali ni Xiaomi all out lah letak spek yang ada kan. Memang powerful, memang ganas gila. Sampai kan kalau korang pusing belakang, korang nampak tak apa yang ada dekat sini. Dia punya kamera bump tu jarang-jarang yang korang boleh nampak ada dekat smartphone lain. Memang sangat besar, siap ada skrin kedua lagi dekat situ geng. So, kalau kita gaming nanti, kita akan sentuh dia punya kamera bump macam gitu. Kita akan tengok selesa tak selesa. Dan phone ni pun boleh kata sangat berat dan tebal dan besar. Nampak tak banyak kalidan yang terletak kat sini kan. Ok, tak apalah. Sekarang ni kita akan teruskan gaming test kita. Sebelum tu, kita akan tengok dulu beberapa setting kuat cepat. First kali, kita akan buang dulu recent app. Alright, kita dah buang kat sini. Next, kita dah pun charge phone ni penuh 100%. Untuk gaming test ni kita pakai data bukan wifi. Kalau korang tertanya data apa yang saya pakai Digi Prepaid. Untuk brightness dekat sini saya dah setkan yang paling tinggi dan auto brightness kita dah pun off kan. Kalau cakap pasal brightness, keterangan brightness yang ada dekat Mi 11 Ultra ni cukup terang, boleh pergi sampai 1700 nit. Memang sakit mata lah kalau buka tinggi kan. Next, kalau kita masuk pula di bahagian setting, Xiaomi Mi 11 Ultra ni dia dikuasakan dengan Snapdragon 888 dan dia juga support 120Hz refresh rate. Untuk higher setting grafik, korang boleh dapatkan Ultra HD, korang boleh juga pakai HDR stream. Untuk smooth 90fps macam biasalah untuk Snapdragon 888 ni masih belum optimize, masih tak ada lagi option tu walaupun screen refresh rate dia tinggi dekat sini. Tapi tak apa, kita akan gaming test ni pakai grafik HDR stream sebab kita nak test macam mana. Brightness kita dah setkan, kita tekan OK dulu. Untuk dia punya audio, korang boleh dapatkan Ultra. Untuk basic ni kita dah pun setkan gyroscope always on. Kita akan tengok sedap tak sedap kejap lagi. Alright. So, kalau korang dah ready, kita akan teruskan gaming kita. Kita akan masuk di bahagian map. Kita akan main map pertama kita dekat Team Libby, okay? So, kalau korang dah standby, dah tune, start timer dan start game sekarang. So, kita dah pun masuk dekat spawn island ni. Memang sangat-sangat laju. Memang tak cakap apalah Snapdragon 888 kan. Ok, so kalau korang tertanya pasal features gaming, untuk flagship device diorang ni pun sama macam phone diorang yang mid-range ke, yang biasa ke. Korang just swipe saja di sisi kiri kanan macam tu, nanti korang akan nampak ada dia punya features gaming. Dekat sini features sama je geng. Korang boleh tengok ada FPS counter, CPU, GPU, lepas tu block notification, boleh tukar voice dekat sini kan. Macam-macam ada lah. Korang nak record screen pun ada, tak ada masalah dekat situ. Dari segi spesifikasi screen dekat sini memang powerful, memang cantik, memang sedap. Dia pakai AMOLED, dia support 10-bit dan dia punya screen pula memang dia punya resolution tu geng, dia support 2K. So korang boleh nampak lah HDR dia, visual memang sangat-sangat sedap dekat sini. Dia support dekat Dolby Vision dan juga HDR10+, memang boleh kata A+ lah kalau bab screen. Untuk dia punya speaker, dia support Harman Kardon. So kita akan highestkan sikit. Mantap, bunyi dia memang boom, memang sedap lah. Bila tembak-tembak tu memang sound dia tu memang surrounding lah orang cakap kan. So far kalau dari segi touch sampling rate tu, tak silap saya dia support sampai 400 lebih je. Nanti kita tengok sedap tak sedap dia punya respon bila tekan screen tu kan. So sekarang kita akan landing. So far bila landing tu kita jatuh, rasanya tak ada isu lah landing ni, nice je kan. Alright, cari weapon dulu. So geng, rasanya kita dah settle satu squad tadi. Dia punya touch sampling rate 480Hz tu memang sangat-sangat membantu. Bila korang tekan dia punya touch ni memang sangat-sangat responsif geng.
Dia punya screen memang terbaik, memang cantik gila. Untuk dia punya FPS pun buat masa awal ni tak ada mengalami sebarang stuttering ke drop ke, tak ada, memang smooth gila, memang sedap gila. Gyro macam mana? Gyro macam yang korang nampak sangat-sangat accurate, tak ada sebarang delay. So member kita dah knock, kita akan pergi dulu. Jumpa korang sejam lagi geng. So geng, sekarang ni kita dapat PUBG sekitar 1 jam 8 minit dalam keadaan aircon terpasang. Untuk suhu aircon sekarang sekitar 24 darjah Celsius. Ok, untuk bateri sekarang ni tinggal 76%. Untuk bacaan suhu, kita cuba tengok pakai alat kita berapa paling tinggi kita boleh dapat. Dekat bahagian skrin ni kita dapat sekitar 38 darjah Celsius. So far kan, kalau bercakap dari segi prestasi dekat sini, apa yang mengejutkan saya dalam masa 1 jam saya main ni, ada beberapa kali lah saya terasa macam stuttering sikit kan, performance dia tak berapa nak smooth sangat. So far dari segi macam touch tak ada masalah, multi-touch ok, ghost touch pun tak ada isu. Memang gyro pun memang sangat-sangat sedap. Dari segi lain kan, phone ni macam korang tahu, dia tu boleh kata agak berat, sekitar 230 lebih gram. Memang kalau korang pegang lama-lama untuk gaming sesi lama ni, memang terasa agak macam lenguh tangan korang tau. Korang kena make sure duduk dalam keadaan selesa. Dan dia punya bump camera kat belakang ni geng, memang agak mengganggu bila korang tengah gaming geng. Lama-lama memang terasa tak berapa nak sedap lah pegang. So far rasanya tu je buat setakat ni. Next kita akan tunggu lagi 1 jam dan kita akan offkan aircon. Kita tengok macam mana hasil dia, layan dulu. So geng, nampaknya sekarang ni timer telah menunjukkan kita dapat PUBG sekitar 2 jam tanpa henti dalam keadaan kita offkan aircon. So, mesti korang tertanya macam mana panas dia. Memang saya dah terasa panas sekarang ni, lagi-lagi dekat bahagian part kamera yang besar ni. Sekarang ni untuk bateri tinggal berapa tinggal 55%. Untuk bacaan suhu kita cuba check di bahagian skrin. Dekat sini 4140, di bahagian sini biasa lebih panas sikit. Kita dapat sekitar 43 darjah Celsius, which is tadi saya dapat sekitar 46. Dan dia punya brightness, walaupun kita dah offkan auto brightness, tapi dia terasa macam dia reducekan juga dia punya brightness tu kan, nak bagi macam maintainkan balik performance maybe. Dari segi performance macam prestasi tu, kadang-kadang memang ada terasa macam agak stuttering sikit lah, dia tak berapa nak smooth sangat. So sekarang ni kita akan teruskan lagi gaming test kita. Kita akan main dekat Sandhawk pula geng. So jumpa korang next game. Alright gang, so sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 4 jam 15 minit. Yang mana bateri phone kita ni bakal terpadam sekarang ni, kalau kita tengok tinggal 4% sahaja gang. So walaupun dia bateri dah pun tinggal 4%, tapi macam korang tahulah Snapdragon 888 ni performance dia memang awesome. Memang walaupun bateri dah low gila, tapi dia punya FPS dia tu masih stabil. Korang boleh tengok bacaan tu sekitar 58 ke 60 FPS, memang terbaik kan dekat sini. Alright, so kalau dari segi benda lain tu macam gyro memang sedap, touch responsive kan. So sekarang ni kita akan teruskan lagi perjuangan kita. By the way, cuba kita check dulu bacaan suhu di bahagian hadapan dekat skrin.
paling tinggi kita dapat sekitar 39 ke 38 darjah Celsius sebab kita PUBG dalam keadaan aircon terpasang. Ok, so sekarang kita akan teruskan lagi, tengok lagi berapa minit lagi phone dapat survive. Dekat sini ada enemy, kita cuba rush tengok boleh tak stabil tak FPS je walaupun bateri low ni kan. Alright. So again, sekarang ni bateri dah pun tinggal 1%, tapi 1% dia tak smooth macam yang kita pakai dekat OnePlus 9 tu tau. Dia dah terasa macam stuttering, macam FPS drop tau. Tapi tak apalah, kita cuba layan dulu tengok macam mana. Sikit lagi nak habis bateri dia. Finally, kita punya Xiaomi Mi 11 Ultra dah pun tamat riwayat, tapi ada bunyi lagi tu, sound tu. Ok, dah mati geng. So mencatatkan rekod 4 jam 22 minit. So geng, kalau bercakap dari segi performance sepanjang saya PUBG guna Mi 11 Ultra tadi, apa yang saya rasa memang tak dinafikan kalau Snapdragon 888 ni overall memang dapat provide prestasi yang sangat usap. Tapi kalau kita compare dengan OnePlus 9 yang baru saja saya dera beberapa hari yang lepas yang guna chip sama, rasanya prestasi yang ada dekat Mi 11 Ultra ni masih kurang lah bagi saya. Sebab sepanjang main tu saya masih ada terasa beberapa kali stuttering, dan kalau bateri bila 5% tu dah terasa FPS drop compare to OnePlus 9 yang masih smooth even 1% bateri pun. Untuk suhu ni kalau kita tak pasang aircon memang boleh cecah sampai 46 darjah Celsius, tapi apa yang bagusnya cooling system terbaru Mi 11 Ultra ni, kalau suhu start atas 45 darjah Celsius nanti dia akan reducekan brightness secara paksa untuk stabilkan balik performance macam yang kita boleh jumpa dekat iPhone. Fungsi ni memang bagus lah untuk sistem phone, tapi kalau untuk sisi gamer ni agak kurang lah sebab view kita akan jadi terhad. Isu lain, phone ni boleh kata agak berat, tebal, dan lagi modul kamera dia yang besar tu memang kurang sesuai untuk gamer. Kalau gaming kejap-kejap tu okey je, cuma kalau untuk sesi lama tu memang lenguh gila korang nak pegang phone ni. Overall dari segi gyro ke touch ke memang no issue, tak ada nak komplain dekat situ. So okay, macam biasa kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.